Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita untuk kelas kita pada minggu kedua. Okey, saya harap semua sihat. Okey, dan selamatlah belajar secara online. Okey, sehingga ke akhir tahun ni. Okey, untuk minggu kedua ni kita masih lagi dalam LA1, Apply Circuit Design. Okey, untuk minggu kedua ni kita akan belajar mengenai kuantiti asas elektrik. Okey, kuantiti asas elektrik untuk bahagian satu. Bahagian kedua kita akan masuk pada minggu yang kedua. Minggu yang ketiga. Okey, untuk hari ni kita akan tengok 6 kuantiti asas elektrik. Okey, yang pertama daya gerak elektrik DGE. Yang kedua arus. Yang ketiga beza upaya atau voltan. Yang keempat rintangan. Yang kelima kuasa elektrik. Dan yang keenam unit SI. Okay, yang pertama kita tengok daya gerak elektrik DGE. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik? DGE bermaksud daya atau tekanan elektrik yang menyebabkan cas elektrik mengalir. Okay. Daya atau tekanan elektrik yang menyebabkan cas elektrik mengalir. Okay, contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik adalah bateri dan jana kuasa. Simbol yang digunakan oleh DGE adalah E huruf besar, dan unit volt V. Okey, yang kedua arus. Arus adalah pergerakan cas elektrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron bebas. Okay, pergerakan cas elektrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron bebas. Okey, arus ni dia akan mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Ya, arus ni dia akan mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Simbol bagi arus I huruf besar, dan unit yang digunakan adalah ampere. Okay, A ampere. Okay, meter M ni kita gunakan sebagai meter penyukat lah dalam arus, untuk arus. Dalam liter elektronik, meter ampere ni disambung sesiri dengan beban. Okay, meter ampere disambung sesiri dengan beban. Okay, di sini ada dua formula utama untuk arus. Yang pertama, I sama dengan V per R. Yang kedua, I sama dengan P per V. Okay, di mana I itu adalah untuk arus, okay, V untuk voltan, R untuk rintangan, dan P untuk kuasa. Okay, seterusnya yang ketiga kita akan tengok beza upaya. Okay, beza upaya atau voltan. Apa yang dimaksudkan oleh beza upaya ni? Okay, beza upaya adalah perbezaan keupayaan di antara dua titik dalam litar elektronik, dalam litar elektrik. Okay, perbezaan keupayaan di antara dua titik dalam litar elektrik. Okay, daya atau tekanan yang menyebabkan pengaliran arus berlaku dalam 1 liter. Simbol yang digunakan adalah V dan unit dia volt. Okay, meter penyukat untuk voltan adalah voltmeter. Okey, di dalam litar elektronik, voltmeter disambung selari dengan beban yang hendak diketahui voltannya. Okey, disambung secara selari. Okey, kalau ingat dalam arus tadi, untuk arus, ammeter disambung secara sesiri dengan beban. Tetapi untuk voltan ni, voltmeter kita akan sambung selari dengan beban yang hendak diketahui voltannya. Okey, formula untuk voltan. Okey, pertama V sama dengan IR. Okey, yang kedua V sama dengan P per I. Okey, di mana I sama dengan arus, V sama dengan voltan, R sama dengan rintangan, dan P sama dengan kuasa.
Okey, yang keempat, rintangan. Okey. Kuantiti atas elektrik yang keempat, rintangan. Rintangan merupakan penentangan atau halangan terhadap pengaliran arus elektrik atau elektron di dalam sesuatu pengalih. Okey, merupakan penentangan atau halangan terhadap pengaliran arus elektrik atau elektron di dalam sesuatu pengalih. Okey, simbol yang kita gunakan adalah simbol yang dipanggil ohm. Okey, unit dia ohm. Meter penyukat yang kita gunakan ohmmeter atau meter ohm. Okey. Formula untuk rintangan. R sama dengan V per dengan I. Okey, yang kedua, R sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan P. Okey, di mana I sama dengan arus, V sama dengan voltan, R sama dengan rintangan dan P sama dengan kuasa. Okey, seterusnya digit yang kelima, kuantiti asas elektrik yang kelima, kita tengok kuasa elektrik. Okey, apa dimaksudkan dengan kuasa elektrik? Kuasa elektrik adalah merupakan kadar ataupun banyaknya kerja yang dilakukan dalam satu unit masa. Okey, kadar ataupun banyaknya kerja yang dilakukan dalam satu unit masa. Simbol yang kita gunakan adalah P dan unit dia adalah watt. Meter penyukat adalah meter watt. Okey, untuk kuasa, biasa unit kita gunakan adalah watt atau kilowatt, kW. Okey, di sini diberikan 3 formula untuk kuasa. Yang pertama, P sama dengan IV. Yang kedua, V kuasa 2 per dengan R. Dan yang ketiga, P sama dengan I kuasa 2R. Okey, di mana I adalah arus, V adalah voltan, R adalah rintangan dan P adalah kuasa. Okey, seterusnya unit SI. Okey, unit SI, International System for Measurement. Unit SI ni digunakan untuk pengukuran di peringkat antarabangsa. Maksudnya kalau kita guna mega, satu dunia akan guna mega international. Okey, yang ni yang dia akan tunjukkan adalah bermula daripada 10 kuasa 9, okey, sehingga 10 kuasa negatif 12. Okey, untuk kolom pertama adalah faktor, yang kedua adalah profit dan yang ketiga adalah simbol. Okey, yang pertama adalah 10 kuasa 9. Okay, 10 kuasa 9 itu kita panggil giga. Okey, simbol dia G. Yang kedua 10 kuasa 6. Okey, 10 kuasa 6, yang tu 10 kuasa 6 kita panggil mega. Simbol dia M huruf besar. Okey, 10 kuasa 3 kilo. Okey, simbol dia K. Yang ke okey, 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 ni kita panggil hektar. Simbol dia H. Okey, huruf besar. 10 kuasa 1, yang ni kita panggil deka. Okey, DA. Kalau 10 kuasa negatif 1, yang ni kita panggil DC. D huruf kecil. Okey, seterusnya 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2 dipanggil senti. Simbol dia C huruf kecil. 10 kuasa negatif 3. Okey, 10 kuasa negatif 3 dipanggil mili. Okey, mili. Simbol dia M huruf kecil. Okey, seterusnya 10 kuasa negatif 6. Okey, 10 kuasa negatif 6 ni kita panggil dia mikro. Okey, simbol dia lebih kurang macam huruf U. Okey, itu kita panggil mikro. Okey, seterusnya 10 kuasa negatif 9.
10 kuasa negatif 9 ni kita panggil nano dan simbolnya adalah N huruf kecil. Okey, seterusnya adalah 10 kuasa negatif 12. Okey, 10 kuasa negatif 12 ni kita panggil pico. Okey, pico. Simbol dia adalah P huruf kecil. Apa kepentingan kita belajar unit SI ni? Okey, unit SI ni kita akan gunakan di dalam pengiraan untuk minggu-minggu yang akan datang. Okey, maksud dia awak kena ingat, kalau dalam soalan dia akan nyatakan profit. Okey, contoh dia 5 mega ohm. Okey, 5 mega ohm. Maksud dia nanti dalam pengiraan kita dah tahu dah. Kita kena tahu 5 mega ohm tu maksud dia 5 darab 10 kuasa 6. Okey. Kalau contoh dia 3 kilowatt. Okey. Diberi kuasa 3 kilowatt. Okey, untuk pengiraan 3 kilowatt tu maksud dia 3 darab 10 kuasa 3. Jadi kita kena hafal lah mega, kilo. Ini kita banyak kita gunakan lah. Mega, kilo dengan mikro. Yang lain ada tapi agak kurang lah. Yang banyak ini lah mega, kilo dengan mikro. Okey, mungkin kita akan mendalami dalam pengiraan. Okey, tengok macam mana contoh hubungan di antara faktor dan profit. Okey, saya sertakan beberapa contoh mengenai berkenaan dengan kuantiti elektrik yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, untuk contoh yang pertama. Okey, sama kita cuba buat. Rajah menunjukkan arus 0.4 ampere pengalih melalui satu lampu selama 5 minit dengan keupayaan elektrik pada titik X dan Y masing-masing 4.5 volt dan 10.5 volt. Okay, kirakan A, beza keupayaan di antara titik X dan Y. Yang kedua, rintangan lampu. Okey, diberi arus 0.4 ampere, X 4.5 volt dan Y 10.5 volt. Okey, untuk A. Untuk A, voltan. Okey, beza keupayaan voltan V. Okey, untuk voltan kita akan ambil dari titik Y ke titik X. Okey, jadi 10.5 tolak dengan 4.5. Okey, jawapan dia 6.0 volt. Okey, unit adalah penting untuk pengiraan. Kalau beza upaya, unit dia adalah volt. Okey, pastikan awak letak volt. Okey, yang kedua, rintangan lampu. Okey, ini berbalik pada formula di awal tadi. R sama dengan V per dengan I. Okey, V adalah untuk arus dan V adalah untuk voltan dan I adalah untuk arus. Okey, voltan adalah beza upaya yang kat atas ni. Okey, kita ambil 6 volt bahagi dengan arus. Okay. Arus 0.4 volt. 6 bahagi 0.4 kita akan dapat 15 ohm. Okey, ini unit ohm. Makna rintangan 15 ohm. Pastikan ada unit ohm di sini. Okey. Untuk contoh yang kedua. Dengan berpandukan gambar rajah di bawah, okey, gambar rajah ni, kirakan nilai A arus I dan B kuasa P. Okey, tengok arus dulu. Okey, yang dibagi ni 24 ohm ni adalah rintangan. Okey, ini 240 volt adalah voltan V. Arus I sama dengan, ini rumus yang tadi, I sama dengan V per dengan R. Voltan kita tadi 240. Okey, rintangan 24. Jadi 240 bahagi dengan 24. Okey, jawapannya adalah 10 ampere. Okey, bila arus ampere unit dia. Okey, untuk B kuasa.
Okey, tadi kita dah belajar 3 jenis kuasa. Yang first, P sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Yang kedua, P sama dengan V darab dengan I. Dan yang ketiga, P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, awak boleh pilih mana-mana formula yang rasa senang dan kita ada maklumat tu. Okey, contoh kat sini kalau kita ambil formula pertama, V kuasa 2 bahagi dengan R. V kita tadi 240. Okey, 240 kuasa 2 bahagi dengan R 24. Okey, jawapan dia 2400 watt. Okey, watt ni unit untuk kuasa. Okey, kalau kita menggunakan formula yang kedua, P sama dengan VI. Okey, V untuk voltan dan I untuk arus. Jadi 240 darab dengan 10. Okey, 10 untuk arus. Kita dapat daripada soalan A tadi. Okey, jawapannya sama, 2400 watt. Dan yang ketiga, kita gunakan rumus formula P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, I kuasa 2 kita ambil daripada arus ni. Arus 10 kuasa 2 darab dengan R. Rintangan 24 ohm. Okey, jawapan dia 2400, 2400 watt. Watt adalah unit bagi kuasa. Okey, semua kena letak sini. Ni ampere, ni watt. Seterusnya contoh yang ketiga. Berdasarkan gambar raja di bawah, kirakan nilai A rintangan dan B kuasa. Okey, kalau soalan tadi diberi nilai R dan kita mencari nilai arus. Untuk soalan ni diberikan nilai arus sama dengan 15 ampere. Okey, dan voltan 240 volt. Okey, maksudnya kalau kita tengok litar tu kita tahu lah. Kita kena tahu apa maklumat yang diberi dalam litar. Okey, tengok rintangan. Okey, rintangan R sama dengan V per dengan I. V adalah voltan dan I adalah arus. Okey. Okey, 240 bahagi dengan 12 sama dengan 20 ohm. Okey, ohm unit untuk rintangan. Okey, untuk yang kedua, kita gunakan formula yang pertama, P sama dengan V kuasa 2 per dengan R. Okey, 240 kuasa 2 bahagi dengan 20. Okey, dapat atas ni rintangan. Dan kita akan dapat 2880 watt. Okey, seterusnya kita menggunakan formula yang kedua. P sama dengan VI. V untuk voltan dan I untuk arus. Okey, sama dengan 240 darab dengan 12. Jawapannya 2880 watt. Okey, seterusnya kita menggunakan formula yang ketiga. Okey, kalau kita menggunakan formula ketiga, P sama dengan I kuasa 2 R. I untuk arus dan R untuk rintangan. Okey, sama dengan 12 kuasa 2 darab dengan R 20. Jadi jawapannya 2880 watt. Okey, selepas kita buat 3 contoh ni, saya ada beberapa soalan latihan untuk kita buat sama-sama. Okey. Okey, ni soalan yang pertama. Okey, soalan latihan yang pertama. Berdasarkan gambar raja di bawah, kirakan A arus I dan B kuasa P. Okey, di sini diberi nilai perintang 10 kilo ohm dan nilai voltan 100 volt. Okey, ini soalan pertama. Kita akan dapatkan arus I dan kuasa P. Okey. Soalan yang kedua. Berdasarkan gambar raja di bawah, kirakan A rintangan R dan B kuasa P. Okey, soalan ni diberi V sama dengan 150 volt dan I sama dengan 2 ampere. Kita dapatkan nilai R dan kuasa P. Okey, yang terakhir, soalan latihan yang ketiga. Berdasarkan gambar raja di bawah, kirakan A voltan, V dan B kuasa P. Untuk latihan yang ketiga, diberikan nilai arus sama dengan 20 mA
Okay, ingat lagi kan tadi unit SI. Kalau miliampere maksud dia 20 darab 10 kuasa negatif 3. Dan perintang diberi 5 kilo ohm. Okay, 5 kilo ohm maksud dia 5 darab 10 kuasa 3. Ingat kilo. Okay, ambil masa untuk buat balik. Kita bincang jawapan dulu dan cuba buat untuk soalan latihan ni. Okay. Sebab nanti kita akan jawab soalan kuis lepas habis daripada kelas ni. Okay, untuk jawapan soalan yang pertama. Okay, arus I sama dengan V per dengan R. Okay, diberi V sama dengan 100 volt dan R sama dengan 10 kilo ohm. Okay, tengok balik contoh yang pertama tadi. Okay, ni 10 kilo ohm. Maksud dia 10 kuasa 3. 10 darab 10 kuasa 3. Okay, bila tekan kalkulator 100 bahagi 10 eksponen 3. Okay, kita akan dapat jawapan dia 10 miliampere. Okay, yang ni penting, miliampere. Okay, 10 miliampere maksud dia ada 10 negatif 3. Okay, unit dia miliampere. Untuk yang kedua, kuasa. Tadi kita dah belajar dalam contoh sebelum ni, kita ada 3 formula untuk dapatkan kuasa. Dan saya memilih formula ni. Tapi terpulanglah kepada awak semua yang mana rasa senang untuk kuasa, guna formula tu. Dan jawapan dia memang sama. Okay, saya memilih P sama dengan IV. I sama dengan 10 miliampere. Okay, darab dengan 100. 10 miliampere maksud dia 10 darab 10 negatif 3 darab dengan 100. Okay, jawapan dia sama dengan 1. 1 unit dia adalah watt sebab kuasa. Okay, kuasa unit dia watt. Okay, contoh yang kedua. Okay, untuk contoh kedua ni diberikan V dan I soalan tadi. Okay, rintangan R sama dengan V per dengan I. Voltan kita adalah 150 volt dan arus diberi 2 ampere. Jadi 150 bahagi dengan 2. Jawapannya adalah 75 ohm. Okey, jangan tinggal ohm ni. Ohm ni adalah unit bagi rintangan. Okey, yang kedua soalan B, kuasa P. Kuasa P saya masih menggunakan rumus yang pertama tadi. P sama dengan IV. I arus dan V adalah voltan. Diberi I2 dan V adalah 150. Jadi 2 darab 150. Jadi kita akan dapat 300 watt. Okey, W 300 watt. Okey, untuk contoh yang terakhir, minta maaf, untuk latihan yang terakhir soalan 3. Okey, voltan V. V sama dengan IR. Soalan tadi diberi I sama dengan 20 miliampere dan R sama dengan 5 kilo ohm. Okay, jadi 20 miliampere 20 darab 10 negatif 3 dan 5 darab 10 kuasa 3 sama dengan 100 volt. Okay, saya ulang lagi sekali macam mana nak guna kalkulator. Okay, 20 kuasa negatif 3, 20 eksponen negatif 3. Okay, darab 5 eksponen 3. Awak akan dapatlah sini 100 volt. Dan yang kedua, P sama dengan untuk kuasa, P sama dengan IV. I sama dengan 20 miliampere dan P kita dekat atas ni sama dengan 100 volt. Okey, 20 darab 10 negatif 3 darab dengan 100. Okey, kita akan dapat 2 watt. Okey, kuasa kita akan pakai watt, 2 watt. Unit-unit ni penting jangan tinggal. Jangan buat 20 ampere. Jawapan kita mesti salah. Okey, jadi kena terletak sini miliampere, ini K, kilo ohm. Kesesuaian formula-formula kita akan gunakan untuk topik-topik kuantiti elektrik ni. Untuk hari ni kita pilih formula yang mana maklumat tu ada di dalam soalan, yang mana untuk senang kita gunakan. Okey, itu saja untuk minggu ni.
Okay, saya harap semua boleh faham. Okay, kita untuk minggu depan kita akan sambung lagi kuantiti asal literit bahagian 2 untuk kuasa dan yang lain lagi. Okay, terima kasih untuk perhatian semua dan kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang pada minggu depan. Okay, terima kasih untuk perhatian semua dan tolong buat balik soalan-soalan contoh yang kita jumpa sebelum ni dan soalan-soalan latihan dalam ni. Okay, untuk memudahkan pemahaman kita semua untuk menjawab soalan kuis lepas ni. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.